kepada kita sebagai bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membicarakan tentang keadaan manusia di alam barzakh dan juga di alam mahsyar. Dan kita harus menyadari bahawa alam yang bakal kita tempuh ini lebih susah, lebih panjang daripada alam sebelumnya. Yang tu kita kena pegang dalam ingatan kita. Maksudnya apa? Kalau hari ini kita kat dunia, mungkin umur kita 70 tahun, 80 tahun. Tapi alam selepas daripada ini, di alam barzakh lebih lama daripada itu. Begitu juga selepas alam barzakh, alam mahsyar lebih lama daripada alam sebelumnya. Begitu juga akhirnya alam akhirat sama ada syurga atau neraka lebih lama daripada alam-alam sebelumnya. Itu dari sudut tempoh. Dari sudut kesukaran juga, mana alam yang berikutnya lebih sukar, lebih susah. Hari ini kat dunia kita rasa kita miskin, susah. Kita rasa kita tadi panas, banjir, kebakaran, kematian, kita rasa susah, sedih. Tapi di alam-alam berikutnya kita akan menempuh lagi kesukaran, kesusahan, kepayahan lagi yang amat ataupun lebih dahsyat, lebih teruk daripada alam sebelumnya. Sekiranya kita tadi tidak membuat persiapan, sekiranya bekalan yang kita nak bawa tadi tak cukup, maka kehidupan kita lebih sukar daripada kehidupan sebelum-sebelumnya. Jadi itu kita kena pegang. Baik, tuan-tuan, Bapak yang kasih dan dirahmati Allah sekalian, di alam barzakh hari ini sudah ada penghuninya. Sejak daripada umat Nabi Adam alaihissalam, dah beribu tahun dah. Cuba yang mereka tadi hidup kat dunia berapa lama, tapi hidup di alam barzakh begitulah, lebih panjang, lebih lama daripada alam dunia yang pernah mereka lalui. Sama juga mungkin datuk nenek moyang kita, dia sempat hidup kat dunia beberapa tahun, tapi di alam barzakh mereka dah lama dah. Jadi alam yang bakal kita tempuh, tempohnya lebih lama daripada alam sebelumnya, iaitu alam dunia yang sedang kita duduk ini. Kemudian di alam barzakh tadi hanya ada dua tempat, iaitulah Raudhatan min Riyadil Jannah, taman-taman syurga. Kat dunia, Nabi bagi offer tawaran untuk kita duduk di taman-taman dunia, taman-taman syurga, supaya di barzakh nanti kita duduk di taman syurga. Tapi kat dunia ramai yang tak nak, ramai yang tak minat untuk duduk dalam taman-taman syurga. Iaitulah majlis ilmu. Nabi umpamakan orang yang duduk dalam majlis ilmu sebagai Raudhatan min Riyadil Jannah. Tapi hari ini ramai tak minat. Baik, jadi mudah-mudahan Allah bagi sentiasa memberi kita taufik dan hidayah supaya kita tadi meminati majlis-majlis ilmu, supaya besok di alam barzakh kita layak untuk duduk di Raudhatan min Riyadil Jannah, insya-Allah. Kemudian selain Raudhatan min Riyadil Jannah, walaupun syurga tadi jauh lagi, tapi di alam barzakh tadi dah ada satu tempat yang maknanya suasana tadi dah seperti kita duduk di taman-taman syurga. Dan satu tempat lagi ialah khufratan min khufarin niran. Satu tempat yang Nabi gambarkan tadi, satu tempat yang gelap, dialirkan bahang api neraka. Belum apinya lagi, baru kepanasan tadi, ada lubang dari neraka tadi, dialirkan ke khufratan min niran tadi. Kepanasannya menyebabkan manusia tadi berada dalam keadaan terawang-awang dan menanggung siksa yang begitu rupa. Dan Nabi pernah melihat mereka tadi diberikan gunting daripada neraka, daripada api neraka. Mereka tadi menggunting, sentiasa menggunting bibir mereka sampailah ke telinga kanan dan juga kiri. Itulah yang dilakukannya sepanjang masa, sehingga mereka nanti dibangkitkan di alam mahsyar tadi. Baik, tuan-tuan, puan-puan kasih dan dirahmati Allah sekalian, Nabi juga pernah menggambarkan keadaan malaikat Israfil yang hari ini, waktu zaman Nabi melihat itu, Israfil, malaikat yang ditugas untuk meniup sangkakala tadi, sedang bersiap sedia. Nabi lihat dan Nabi bagi tahu dalam hadisnya,
Israfil dalam keadaan kaki kanannya di depan, kaki kiri kat belakang, mana dia dah bersedia dengan alatan untuk meniup sangkakala. Itu Nabi waktu hidup. Nah, maknanya kiamat itu dah dekat. Pasal situasi Israfil tadi dah menggambarkan dah bersiap sedia untuk meniup sangkakala ni tadi. Jadi itu keadaan malaikat Israfil yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hayat kita. Baik. Kemudian bila diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan sangkakala, Allah sebut yauma yunfakhu fis-sur. Bila ditiup sangkakala tadi, maka semua yang hidup semuanya akan mati, termasuk para malaikat. Termasuk malaikat maut itu sendiri dia akan mati. Bila dah terakhir sekali, dah tak ada lagi manusia dan juga makhluk Allah yang masih hidup, lalu Allah tanya dekat malaikat Israel atau malaikat maut, man baqiya ya malaikat maut, siapa lagi yang ada sisa baki yang masih hidup lagi, wahai malaikat maut, wahai malaikat Israel. Lalu malaikat maut tadi bagi tahu, tinggal dia satu saja. Lalu Allah cabut nyawanya. Kemudian Allah hidupkan semula malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Tempohnya tadi wallahu a'lam, tak disebut dalam kitab berapa lama antara kematian malaikat maut tadi dengan juga tempohnya dibangkitkan manusia tadi di alam mahsyar, tak disebut tempohnya, tapi begitu panjang tadi. Baik. Kemudian bila dibangkitkan di alam mahsyar, Allah tanya kepada penduduk mahsyar, limanil mulkul yaum. Sekarang kamu nak tahu siapa penguasa, siapa pemilik alam. Sebab selama ni ramai di kalangan manusia yang kufur, yang tak percaya bahawa alam ini dimiliki, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menolak kepercayaan tersebut, tak percaya Allah yang mencipta, Allah yang mengurus, Allah lah pemilik alam dan isi kandungannya. Lalu bila sampai di mahsyar, Allah tanya limanil mulkul yaum. Mereka tak menjawab. Lillahil wahidil qahar. Allah sendiri yang menjawab tadi. Kepunyaan Allah lah segala alam ini tadi dikuasai oleh Allah yang Maha Esa. Anal Malik, Anal Malik, Allah sebut kepada makhluk yang dibangkitkan di alam mahsyar tadi, akulah raja, akulah raja. Okey, baik. Tuan-tuan, puan-puan kasih dan dirahmati Allah sekalian, ketika kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala menggulung 7 petala langit. Tuan-tuan nampak kita simple je langit tadi ya. Alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Langit tadi ada 7 lapis. Ada 7 lapis tadi. Nabi sebut antara satu lapisan ke satu lapisan ni tadi jaraknya begitu jauh. Baik, yang hari ini manusia dengan kepakarannya hanya boleh menembusi langit pertama saja sampai ke bulan. Tapi antara satu lapis ke satu lapis langit tadi 500 tahun perjalanan, kata Nabi. Tebalnya tadi 500 tahun perjalanan tadi. Memang manusia tak mampu nak menembusi langit-langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Allah cabar manusia dan jin, ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai makhluk jin dan manusia, kalau kamu ada hajat nak menembusi langit-langitku tadi, silalah. La tanfudhu, Allah bagi kata putus, kamu tak mampu nak berbuat demikian illa bisultan, melainkan dengan adanya bantuan kekuasaan Tuhan yang lebih hebat dari aku. Mana ada? Tak ada.
Jadi memang mustahil lah manusia tadi boleh menembusi setiap langit-langit yang Allah ciptakan tadi. Baik. Jadi itulah maknanya kekuasaan Allah. Allah bukan sekadar menguasai bumi, makhluk yang ada di bumi, tapi di langit sana yang kita tak nampak, lebih luas, lebih besar lagi daripada alam yang pernah kita nampak kat dunia ni tadi. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan setakat 7 lapis langit, tapi di bawah kita ada 7 lapis bumi. Baik. Kemudian ketika hari kiamat itulah Allah menggulung langit tadi yang 7 lapis tadi. Yaumana tuwis sama, pada hari itu kami akan menggulung langit katayyis sijil lil kutub, seperti gulungan kertas digulung. Kita dapat gambar macam mana kertas boleh lagi digulung. Di langit yang tebalnya tadi 500 tahun perjalanan setiap satu lapis. Kemudian Allah gulung ini tadi seperti gulungan kertas. Kata isijil lil kutub. Baik. Dan bila dah habis tadi, dunia dah hancur, semua dah pecah, semua dah binasa, termasuklah langit apa semua tadi. Lalu Allah menghidupkan malaikat Israfil. Tadi semua dah mati dah, tapi untuk proses kebangkitan semula manusia ke alam mahsyar, Allah menghidupkan semula malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua, iaitu nafkhatul ba'th, untuk menghidupkan makhluk yang bernama manusia ni tadi. Dengan sekali tiup, semua tadi akan bangun, akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sudut logik akal memanglah macam tak munasabah. Manusia dah hancur sejak zaman Nabi Adam dulu. Entah di mana tulangnya dah rebut, dah hapus, memang tak ada lah itu logiknya. Tapi kerja Allah Subhanahu wa ta'ala tadi tak ada satu pun yang mustahil. Jadi kita kena percaya semua tadi. Bukan sesuatu yang sukar bagi Allah. Bagi manusia memang tak masuk akal, tapi bagi Allah kerja yang sangat mudah. Kun fayakun. Dengan kehendaknya apa yang Allah ajak, semua tadi jadi tadi. Jadi bila ditiup sangkakala yang kedua tadi, manusia tadi dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara macam mana? Allah turunkan satu air. Wallahu ta'ala apa bentuk air tadi. Tapi air tadi akan mengenai tulang sulbi manusia. Manusia ni ada satu komponen yang istimewa yang dia tadi tak boleh hancur dengan kebakaran. Dia tadi tak akan reput. Yang lain reput tulang-tulang, tapi ada hujung kita punya tulang belakang tadi, ada yang disebut namanya tulang sulbi. Sebab itulah mana pakar-pakar forensik, kalau berlakulah kebakaran yang habis semua tadi hancur, akhir sekali dia akan cari tadilah tulang sulbi untuk cari DNA dia, untuk mengenal pasti milik siapakah, mangsa siapakah mangsa yang terbakar yang habis ni tadi. Jadi tadilah mana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila dititiskan air oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, mengenailah tulang sulbi manusia yang dah beribu tahun mati tadi, lalu manusia akan dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idahum qiyamun yanzurun, maka ketika itulah mereka tadi akan bangun. Lepas kena air kepada tulang sulbi tadi, terkena air tadi pada tulang sulbi. Okey, macam mana kehidupan selepas daripada kematian yang pertama tadi? Bagaimana kehidupan manusia di alam mahsyar? Semua tadi adalah bergantung kepada keadaan amal kita di dunia. Bergantung kepada keadaan amal kita di dunia ni tadi. Orang yang baik, insya-Allah kehidupannya baik dalam keadaan berpakaian. Tapi bagi yang lain, yang tak tadi tak berpakaian, tak berkasut, tak berkhitan. Okay. Bagi orang kafir,
Bila dibangkitkan semula tadi, mereka terkejut. Bagi kita orang Muslim, kita pernah dengar cerita tentang mahsyar, tentang kehidupan, tentang kiamat. Kita berperasan, ya Allah, rupanya kita dah mati, rupanya kita dah berada di alam lain, rupanya kita dah tak ada kat dunia. Pasal maklumat ni kita pernah belajar, pernah dengar daripada tuan-tuan guru kita. Baik, bagi orang kafir dia terkejut pasal maklumat ni tak sampai kepada mereka. Lalu mereka tertanya-tanya sebagaimana yang tuan-tuan baca dalam surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Henti sakta. Qalu ma wa'ada. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi mereka tadi bertanya, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Cilakalah, siapalah yang mengejutkan kami daripada tidur kami. Mereka beranggapan mati mereka dulu tu tidur. Jadi bila dibangkitkan semua, mereka pun terkejut. Siapa punya kerja lah ni? Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh orang beriman sebenarnya. Dalam kisah itu dijawab oleh orang beriman, tapi dirakamkan oleh Allah dalam Quran. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut waktu di dunia dulu dah disebut oleh Nabi, oleh orang Islam tadi, mana manusia akan dibangkitkan semula. Wa sadaqal mursalun, dan memang benarlah kata-kata Rasul yang pernah Nabi sampaikan kepada kita di dunia. Manusia tak habis cerita bila mati di dunia. Manusia tak akan habis cerita, bahkan akan dibangkitkan semula. Inilah kebangkitan. Inilah kehidupan kedua manusia, kehidupan di alam akhirat. Jadi kebangkitan di mahsyar itu adalah permulaan kehidupan di alam akhirat. Baik. Dan selepas daripada itu dah tak ada lagi kematian. Kematian cuma sekali saja. Kematian di dunia. Di mahsyar apa juga keadaan, dia tak akan mati. Begitu juga di alam akhirat, sama ada syurga atau neraka, tak ada lagi kematian. Sebab makhluk yang bernama mati itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak ada manusia yang mati selepas daripada itu. Baik. Jadi makhluk yang pertama yang dibangkitkan di alam mahsyar ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. 3 orang ni antara yang pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, inilah manusia yang pertama dan manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada mereka bertiga tadi, antara yang awal dibangkitkan ialah mereka yang berada di perkuburan Baqi'. Itulah di sebelah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Mereka yang berada di perkuburan Baqi' antara manusia yang awal dibangkitkan di alam barzakh nanti. Baik. Okey, tuan-tuan, Bapak yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Bagaimana keadaan manusia di alam mahsyar? Tadilah, bagi yang mukmin, bagi yang banyak amal, Allah sediakan pakaian, Allah sediakan kasut, apa semua tadi, kemudahan-kemudahan yang lain. Tapi bagi yang lain, tak berpakaian, tak berkhitan, khufatan, urlatan, ghurlatan. Dah letak pakaian, tak kasut, tak berkhitan pula tu. Lalu pernah bila Nabi sebut kepada Sayyidatina Aisyah tentang situasi tersebut, Sayyidatina Aisyah bertanyalah kepada Nabi, kalaulah semua telanjang, tentu ketika itu orang lelaki teringin nak tengok aurat perempuan. Ya, itu kat dunia memang betul. Tapi di alam mahsyar, manusia dah tak terlintas, tak terfikir nak melihat aurat orang perempuan. Sebab bakat-bakat semua nak
Maknanya nak tahu apa yang selepas daripada ini akan berlaku kepada diri masing-masing. Jadi tak sempat nak fikir hal orang lain. Bahkan ketika itu kalaulah takdirnya adalah yang lalu depan kita, dari mak kita, ayah kita, abang kita, adik-beradik kita, ketika itu kita dah tak apa nak meher. Patutnya bila berjumpa sempat berjumpa tadi, berpeluk-peluk lah, dah lama tak jumpa kan. Pasal kita dipisahkan dengan kematian. Mungkin ayah kita mati lebih awal daripada kita, patutnya rindulah kita. Tapi ketika di alam mahsyar, walaupunlah kita tadi bertemu dengan saudara mara kita, adik-beradik kita, ibu ayah kita, ketika itu dia tak ambil pot lagi dah. Sebab pakat-pakat semua tadi tertanya-tanya apa yang terjadi selepas ini untuk aku, apa yang berlaku selepas ini, selamat tak selamat aku ni. Jadi kita duk fikir tentang diri masing-masing. Jadi bila Aisyah tanya kepada Nabi tadi, macam tu, untunglah orang lelaki nak tengok orang perempuan punya. Jadi Nabi sebut tadi, ketika itu dah tak fikir dah betul-betul. Kat dunia memanglah nak mengendap lah apa semua tadi kan. Tapi bila di alam mahsyar tak berlaku seperti itu. Saya pakat-pakat semua nak menyelamatkan diri masing-masing. Baik. Likul limri'im minhum sya'nu yughni. Semua tadi disibukkan dengan urusan sendiri. Semua tadi disibukkan dengan urusan sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tadi yang disebutkan, walaupun ketika itu bertemu dengan mak, ayahnya, kawan-kawannya, keluarganya, tak beher dah. Pasal pakat-pakat nak selamatkan diri masing-masing. Baik. Jadi pada hari itu, pada hari mahsyar tadi, maknanya manusia tadi bersesak-sesak, berpaling dari saudaranya, ibunya, pasangan, anak-anaknya. Okay? Jadi tuan-tuan, kongregasi dan dirahmati Allah sekalian, memang yang saya sebut sebelum ni, antara doa-doa kita yang perlu kita amal dalam tahiyat akhir, antara tempat yang mustajab dalam doa dalam sembahyang selain sujud, tahiyat akhir, selepas tahiyat akhir itu adalah antara tempat mustajab. Jadi sebab itu jangan tinggal doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Minta 4 perkara tadi. Minta terlepas daripada neraka jahanam, minta terlepas daripada azab kubur, minta terlepas daripada fitnah dunia, dan minta terlepas daripada fitnah dajjal. Baik. Apa lagi? Doa yang biasa kita lafazkan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Sebenarnya pagi tadi saya cari dalam saya punya kertas lah, pernah bagi kat tuan-tuan. Selai saya minta di Sulaiman nak foto saya, tapi tak jumpa. Mana saya simpan? Bila saya pindah, ada habis pencen, hari itu saya duk packing barang saya, lepas tu masuk capur semua ketat-ketat. Memanglah saya siapkan ini untuk orang tanya bayan. Tapi tak tahu ke mana nanti, insyaAllah saya akan bagilah nanti. Ataupun nanti saya akan bagi dekat Sulaiman melalui Telegram untuk dia print untuk tuan-tuan beberapa amalan dan doa yang saya sebut, yang saya baca tadi. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubah wa 'inda al-mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannata wa na'imah. Kita minta Allah rezekikan kita sebelum mati sempat mengucap Allah maksudnya qabla al-mauti taubah, sempat bertaubat, wa 'inda al-mauti syahadah, ketika mati tadi sempat bersyahadah, wa ba'da al-mauti jannata wa na'imah, lepas mati masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Baik. Jadi siapa yang akan ada di alam mahsyar selain manusia, tuan-tuan, kita tak dapat nak bilang berapa jumlah manusia yang sebenarnya. Katakan hari ini yang masih hidup kat seluruh dunia ada 20 bilion. Yang dah mati lebih kurang macam tu juga. Yang bakal maknanya yang ada lagi sampai ke alam
hari kiamat nanti pun lebih kurang macam katakan 100 bilion. Memanglah masyarakat tadi luas, tapi bukan sekadar malaikat yang berada, bukan sekadar manusia yang berada di situ, tapi jin, syaitan, malaikat. Cumanya malaikat tadi sebab dia bersayap, dia berada di atas. Dia tak duduk di masyarakat tadi, tapi di atas tadi ya. Maksudnya dia bersayap-sayap. Okey. Sedangkan bilangan jin dan syaitan ini tadi jumlahnya 9 kali ganda lebih banyak daripada manusia. Jadi sebabnya kalau satu manusia 9 jin ataupun syaitan, satu spesies itu. Okey, dan yang ketiganya malaikat. Malaikat tadi 90 kali ganda berbanding bilangan manusia. Baik, itu semua tadi ada di masyarakat. Tak cukup sekadar itu saja, haiwan pun ada di situ. Jadi, apa bilangan haiwan? Maksud haiwan yang ada kaitan dengan manusia, yang pernah kita sembelih, yang pernah kita seksa, semua tadi dibangkitkan semula sebab nak diberikan keadilan. Sebab itulah makna ketika itu manusia di masyarakat, Ustaz, bila pergi ke haji, ketika tawaf, ketika ke muncak, kadang kita nak tawaf tadi nak susun kaki, nak pergi pusing 7 pusingan, itu pun satu yang masalah sebab penuh. Jadi kita tak dapat nak gambarkan bagaimana lagi keadaan di masyarakat bila mana manusia dah ramai macam tu, tambah pula jin dan syaitan, tambah pula dengan haiwan tadi. InsyaAllah. Baik. Jadi begitulah keadaannya. Sebab itulah tak sempat nak ambil tahu tentang orang lain, tentang mak ayah, melainkan semua nak fikirkan tentang diri masing-masing tadi. Jadi tuan-tuan, inilah antara pesanan Nabi, kita jangan tinggalkan solat sunat qabliyah subuh. Sebab raka'ataini qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih besar daripada dunia dan isi kandungannya. Dengan buat 2 rakaat saja, tapi pahalanya begitu besar. Dunia, apa yang dekat dunia cuma yang emas, intan, berlian, minyak, apa semua tadi. Tapi lebih besar daripada itu untuk orang yang solat sunat sebelum subuh. Apatah lagi dah seusia macam kita ni tadi kan, apalagi lah bekalan ibadah kita. Begitu juga mana sebelum saya sekarang ni tengah buka kitab Bidayatul Hidayah di Masjid Khairiyah Seliko dan juga di beberapa tempat. Imam Ghazali rahimahullah makna menyarankan, mengingatkan kita supaya bangun sebelum subuh, sempat 2 rakaat tahajud, 2 rakaat taubat. Jadilah sempat pergi masjid surau untuk solat fardu subuh berjamaah. Sebelumnya tadi qabliyah subuh. Itulah antara bekalan-bekalan orang yang nak mati. Kita semua pasti mati. Cuma persoalannya apakah bekalan yang kita nak bawa. Baik, jadi tadilah makna solusian kita, jangan sampai kita tinggalkan solat sunat sebelum subuh tadi 2 rakaat. Dapat tahajud, taubat, alhamdulillah. Baik. Sebagai bonus lah untuk kita insya-Allah. Apakah itu mahsyar? Wama ardul mahsyar. Apa itu tanah mahsyar tadi? Yaitu tanah lapang tempat berhimpun semua makhluk yang bernyawa. Miqdamun 'alal miqdam. Nabi sebut, maksudnya kaki kita tadi bertindih-tindih atas kaki orang lain sebab terlalu ramai manusia ni tadi, terlalu ramainya manusia. Tapi bagi orang yang beriman, saya dah sebut tadi, adanya pakaian, adanya kenderaan, nak dibawa tadi daripada tempat dibangkitkan, nak dibawa ke alam mahsyar tadi. Baik. Tempoh minima manusia duduk di alam mahsyar ialah 50,000 tahun. Kita kat dunia berapa tahun? A'mari ummati baina 60 wa 70.
Umur umatku kata Nabi antara 60 hingga 70 tahun. Kalau tuan-tuan dah lebih 70 tahun, alhamdulillah, itu bonus. Allah nak bagi peluang kita untuk menambah bekalan amal kita, untuk kita bawa ke sana. Okey, bagi saya baru 58, baru maintain 2 minggu lepas. Tak tahulah sampai kita 60, sampai kita 70. Wallahu a'lam. Sebab tu sentiasa beringat dan beringat kita ni. Kau bayang disebut dalam kitab tempoh minima duduk di alam mahsyar tadi 50,000 tahun. Allah biarkan gitu saja dekat mahsyar tadi. Okay. Jadi itu tempoh minimanya tadi. Baik, seterusnya. Orang Islam ni tadi kan, daripada tempat dibangkitkan nak pergi ke mahsyar tadi bukan satu yang dekat, jauh sebenarnya. Okey, jadi tadilah bagi orang Islam yang ada amalan dia banyak, Allah sediakan kenderaan, sediakan pakaian, berjalan. Bagi orang Islam yang melakukan maksiat, tadi itu yang pertama, golongan yang pertama tadi, jalan dengan diiringi oleh para malaikat. Macam kat dunia lah kan, bila orang besar sikit adalah wing alai ke tepi. Kat mahsyar juga macam itulah keadaannya. Makna dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang Islam yang banyak maksiat, bekalannya tak banyak, ibadahnya sikit, dosanya banyak, pakaian tak ada. Tadilah telanjang bulan, kasut tak ada. Jadi cuba bayang, bila kasutnya tak ada, nak sampai ke alam mahsyar tadi, satu jarak yang jauh. Saya cerita melecur lah, memang akan melecur lah. Panas pula tu, matahari disebut oleh Nabi qadra milin, sejangkal. Walaupun banyaklah penafsirannya, tapi saya lebih cenderung kepada penafsiran qadra milin tadi, macam sejengkal. Hari ini kita tak ribu waktu pun panasnya macam ni, apatah lagi sejengkal. Okey, baik. Jadi bagi orang yang munafik, bagi orang yang kufur, lagilah teruk dia punya kaedah perjalanannya dari tempat dibangkitkan tadi ke alam mahsyar tadi. Dalam keadaan kakinya ke atas, berjalan dengan muka. Berjalan dengan muka, bukan kepala, muka tadi. Kaki ke atas. Dan dihirit oleh para malaikat. Tak cukup macam tu, malaikat tadi hentakkan orang munafik, orang kafir tadi dibawa ke alam mahsyar. Baik, bila dah sampai mahsyar, barulah malaikat terbalikkan semula kakinya ke bawah, kepalanya di atas. Tadi orang kafir tadi. Baik. Kemudian فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Setelah tiba giliran kita tadi, maka manusia tadi akan ditimbang dia punya amalannya. Bagi yang diridai, dipermudahkan, diberatkan timbangan amalannya. Bagi yang orang yang banyak amal tadi, yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Bagi yang ringan timbangannya, tempatnya tak ada tempat lain melainkan neraka. Baik, tuan-tuan, puan-puan kasih dan dirahmati Allah sekalian, kita semua tahu, hafal ayat فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalau kita sentiasa ingatlah ayat itu, kita akan lebih berhati-hati dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Kalaupun amal baik kita tadi sebesar zarah kecilnya, zarah jadi kalau istilah sekarang dia tak dapat dilihat dengan mata kasar, mana kecil. Hari ini kita kata kuman tadi kecil, tapi zarah
molekul dari lebih kecil. Walaupun begitulah kebaikan kita, Allah akan tetap bagi, tunjukkan dia punya balasannya, balasan kebaikan itu. Begitu juga sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Walaupun kejahatan kita kecil je, tak nampak orang, orang tak nampak kejahatan kita, tapi sentiasa dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita tadi sentiasa ingat benda itu tadi, kita akan lebih berhati-hati dalam amalan kita. Yalah, kita nak sebut keburukan orang, ya Allah, Allah akan catat ni. Tapi seringkali kita lupa. Sebab itu kita tadilah termasuk saya juga, kadang mengumpat orang, kadang ngata orang, untuk orang. Baik, jadi begitulah makna. Mudah-mudahan ingat, bila kita ingat kepada ayat ini tadi yang kita dah hafal, memang semua tadi hafal, insya-Allah kita dah ingat. Kita jangan abaikan, walaupun benda kecil tadi kan, amalan kita buatlah. Bangun tidur tadi kita baca doa, alhamdulillah tadi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Macam kecil je benda tadi, macam simple, tapi jangan tinggal. Di akhirat nanti bukan sekadar orang yang tak beribadah yang menyesal, tapi kita orang beribadah pun menyesal. Ya Allah, ruginya lah aku. Pasal apa dulu tak banyak sembahyang sunat, pasal apa dulu tak banyak sedekah, pasal apa dulu tak puasa sunat. Kita pun menyesal, walaupun kita dah banyak dah amal. Pasal baru kita nampak dia punya balasan ganjarannya begitu besar, begitu hebat. Sedangkan kita tadi tak banyak sembahyang sunat, sedangkan kita tadi tak banyak sedekah, sedangkan kita tadi tak banyak puasa sunat. Jadi kita pun menyesal. Apatah lagi yang datang menuju Allah, menghadap Allah, amalannya kurang, ibadahnya sedikit tadi. Baik. Jadi tuan-tuan, Bapak kasih dan rahmat Allah sekalian, suatu yang menakutkan lagi bagi penduduk mahsyar, waji'a yauma idzin bi jahannam. Sengaja Allah ni tadi nak menakutkan penghuni mahsyar. Lalu Allah dekatkan neraka jahanam tadi, dekat dengan pada mahsyar. Jadi semua nampak, semua dengar apinya menggelegak, mengeluarkan percikan-percikan api. Jadi semua nampak. Pada mahsyar kalau diceritakan dalam kitab, maksudnya sesuatu yang tempat luas, tak ada tepian, tak ada batasan sepadan, tak ada. Bila masuk pergi depan, tiba-tiba kat depan tu ada sempadan. Rupanya itulah neraka jahanam yang sengaja didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi ya. Baik. Innaha tarmi bi syarrin kal qasr. Jadi sengaja Allah tadi perintahkan neraka jahanam tadi meletuskan apinya, sebab nak bagi kegerunan kepada penduduk mahsyar. Jadi ketika api itu tadi meletus, api neraka jahanam tadi meletus, percikan apinya tadi tercampak ke atas. Macam kita tengok sambutan tahun baru hari itulah, bunga api. Yang ini bukan bunga api, tapi percikan api daripada neraka jahanam tadi. Punyalah besarnya yang Allah sebut tadi, kal qasr, seperti sebuah bandar. Maksudnya punya besarlah percikan api neraka jahanam tadi. Jadi ketika itulah penduduk mahsyar semua tadi terduduk, tersungkur, sebab takut tengok keadaan neraka jahanam tadi yang meletuskan apinya tadi. Okay? Baik. Macam mana Allah dekatkan neraka jahanam tadi ke mahsyar? Yu'ti bi jahannama yawma idzin laha sab'una alfi zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfi malakin yajurrunaha. Tuan-tuan bilang balik kan pakai kalkulator. Saya pakai kalkulator tak dapat jawapan.
Neraka jahanam tadi Allah dekatkan ke mahsyar, macam mana dia ditarik oleh dekat neraka tadi dia ada tali. Jumlah talinya tadi ada 70,000 tali. Bukan tali rapiah tuan-tuan ya. Ada 70,000 tali. Setiap tali tadi ditarik oleh 70,000 malaikat. Balikkan kalkulat 70,000 darab 70,000. Berapa bilion jumlahnya? Itu malaikat Allah tarik neraka tadi jahanam didekatkan kepada mahsyar tadi ya. Itu keadaannya. Jadi bila meletus tadi pakar-pakar semua tadi terduduk, semua tersungkur tadi. Baik. Jadi tuan-tuan, matahari tadi disebutkan qadra milin. Panasnya dirasakan berdasarkan dosa. Peluhnya juga macam tu. Dekat sangat. Jadi tadilah semua tadi berdasarkan amalan. Tadi nak datang ke mahsyar juga berdasarkan amalan. Yang banyak amal baiknya Allah sediakan pengiring, Allah sediakan pakaian, Allah sediakan kenderaan. Yang banyak dosanya tadi tak ada berkasut, jadi semua melecut, tak ada pakaian. Bagi yang kafir munafik tadi pergi mahsyar tadi dalam keadaan kaki ke atas, muka tadi berjalan dengan muka. Orang tertanya macam mana jalan dengan muka, itu hak Allah SWT. Allah boleh buat apa saja. Baik. Begitu juga bila sampai mahsyar, panas matahari juga berdasarkan amalan. Bagi yang amalannya banyak, maka matahari tadi jauh daripadanya, jadi tak panas. Tuan-tuan baca hadis lain yang dikatakan sabun, ada 7 golongan yang dinaungi arash. Adakah kita termasuk? Jadi maksudnya bila dinaungi arash, yaumul la zilla illa zilluh, satu hari yang tak ada naungan. Di mahsyar ni tak ada naungan, tak ada payung, tak ada bangunan nak berteduh, tak ada pokok, tak ada. Jadi ada 7 golongan yang dinaungi oleh arash. Jadi makna dia tak terkena panas matahari lah. Jadi antaranya imamun adil, pemimpin yang adil. Antaranya ialah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya sentiasa terpaut ke masjid, ulang alik ke masjid, beribadah di masjid. Okey, 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Sebelah lagi orang yang bersedekah, sedekah keluar tangan kanan tangan kiri tak sedar apa jumlah yang dibagi. Mana sedekah dengan ikhlas dia tadi. Orang yang berdoa sehingga mengalir air matanya, beribadah sehingga mengalir air matanya kerana takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara golongan-golongan yang dinaungi arash oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam mahsyar nanti. Jadi tuan-tuan, Bapak kasih dan dirahmati Allah sekalian. Jadi tadilah memang sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan manusia tadi duduk di mahsyar begitu, merasakan kepanasan matahari dalam keadaan bersesak-sesak ni tadi. Tak ada makanan, tak ada minuman. Sebab itu dinyatakan dalam kitab tadi, maksudnya sampunya lah lapar tadi kan. Ada yang perutnya tadi bocor, ada yang lehernya tadi berlubang, macam-macam ni tadi keadaan di mahsyar tadi. Baik. Bagi syaitan, dia tak akan dibicarakan. Maksudnya dia tadi terus masuk neraka. Asal syaitan kafir semua, jadi dimasukkan ke dalam neraka tadi. Baik, itu syaitan. Bagi kita tadi masih menunggu lagi, sebab mizan belum dibuka lagi. Mizan belum dibuka lagi. Jadi tunggulah berapa lama. Tadilah paling minimal tadi 50,000 tahun ni tadi. Baik. Jadi tuan-tuan, Bapak kasih dan dirahmati Allah sekalian,
Jadi sementara manusia menunggu tadi, ada sebahagian orang kafir dah tak lalu dah menghadapi suasana mahsyar ketika itu. Pasal dah ada lapar, tak ada makan, tak ada minum, panas, bersesak-sesak. Jadi sebahagian orang kafir tadi bagi tahulah, menjerit-jerit dia, arihni ya Rabb walau ilan nar. Yang Nabi cerita dalam hadis, arihni ya Rabb walau binar, walau ilan nar. Apa dia? Ya Allah, cepatlah selesaikan masalah kami ini, walaupun kami terpaksa masuk dalam neraka. Dia ingat neraka tadi senang, dia ingat lebih mudah daripada di mahsyar. Dia dah rasa mahsyar tadi teruk sangat dah. Lepas tu dia minta supaya cepatlah, kalaupun kami terpaksa campak dalam neraka pun campaklah. Itu orang kafir kata, pasal dah tak tahan dia tadi. Baik, jadi sekumpulan manusia ni tadi, dia ada kesedaran sampai bila kita nak duduk dalam mahsyar ni tadi, di bawah mahsyar, di atas mahsyar tadi ya. Lalu sebahagian manusia tadi berkumpul, carilah siapa yang orang boleh tolong. Tuan-tuan, ulama tadi bukan sekadar memandu manusia kat dunia, tapi rupanya di mahsyar tadi lah, sebagai manusia tadi berjumpa dengan ulama, minta nasihat nak buat macam mana ni. Kita dah lama sangat kat sini, tak ada buat apa-apa dalam keadaan macam ni, tak lalu dah kita nak menahan nanggungnya. Lalu ulama tadi bagi nasihat, kalau kamu dah tak tahan, kamu pergilah jumpa nabi-nabi, supaya nabi-nabi tadi mengadu kepada Allah, merayu kepada Allah supaya disegerakan timbangan. Lalu manusia pun carilah nabi-nabi. Pertama dijumpa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mintalah, nyatakan hajat, wahai Nabi Adam, kaulah manusia pertama, kaulah bapa kami. Kami dah tak lalu duduk di alam mahsyar ini, merayulah kepada Allah supaya disegerakan, dibuka pintu timbangan mizan untuk ditimbang amalan kami. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Aku malu dengan Allah. Allah dulu tinggalkan, letakkan kami dalam, aku dan juga Hawa dalam syurga. Allah kata, wala taqraba hadhihi syajara fatakuna minaz zalimin. Jangan dekat dengan pokok ini, pokok khuldi. Tapi aku dengan bisikan syaitan, godaan syaitan, aku telah bukan sangat dekat makan buah khuldi. Jadi aku hari ini malu nak mendoakan supaya disegerakan hisab ataupun dibuka mizan tadi. Dah tak layak. Nabi Adam kata, jumpalah Nabi Nuh. Jumpalah Nabi Nuh. Nabi Nuh pun macam tu juga, aku malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibagi tempoh berdakwah 950 tahun. Tapi isteri dan anak aku juga kafir, mati kufur. Aku malu dengan Allah SWT. Aku tak layak. Kau pergilah jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jumpa Nabi Ibrahim pun macam tu juga, aku tak layak, aku bukan orang yang selayaknya untuk doa kepada Allah supaya dibuka pintu mizan, disegerakan hisab. Sebab bapa aku sendiri tukang buat patung berhala, bisnes buat berhala. Aku malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu jugalah kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Semua tak sanggup. Akhirnya semua Nabi tadi tunjukkan itulah orang yang layak. Siapa dia? Iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ramailah manusia tadi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu supaya mohonlah ya Rasulullah kepada Allah supaya disegerakan hisab dari untuk dibukakan pintu mizan tadi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalanlah menghadap Allah Subhanahu wa taala menuju ke Arasy. Lalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji-puji Allah Subhanahu wa taala ni tadi. Lalu Allah kata,
Irfa' ra'sak ya Muhammad. Bangkitlah, angkatlah kepala kamu wahai Muhammad. Nyatakan apa yang kamu nak. Lalu Nabi tadi puji balik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu nyatakan apa hajat manusia tadi. Ummati, ummati. Jadi tadilah sayangnya Nabi kepada kita. Disebut umatku, umatku ya Allah. Mereka tadi dah tak tahan dengan kepanasan mahsyar, penderitaan di mahsyar. Segerakanlah dibuka pintu mizan untuk dihisab. Jadi Allah perkenankan. Itu yang dikatakan sebagai syafaat uzma, syafaat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada Nabi SAW, tak dikurniakan kepada Nabi-Nabi lain. Iaitulah tadilah permohonan untuk dipercepatkan hisab. Kalau Nabi tadi tak buat sedemikian, tak tahu berapa ribu tahun lagi dia di padang mahsyar tadi. Tapi asbab kemuliaan Nabi, Allah muliakan Nabi, maka diperkenankanlah doa Nabi SAW, barulah dibuka pintu mizan tadi. Baik. Jadi akhir sekali untuk pagi ini tuan-tuan, Pak Anies nak pergi pula ada mesyuarat. Okay, hari Ahad mesyuaratnya walaupun dah pecit. Okay, jadi sekali lagi Nabi sebut ummati, ummati. Nabi tadi sebenarnya dah diperintahkan oleh Allah masuk syurga bila dah dibuka mizan je. Sebab Nabi tadi manusia yang pertama masuk syurga, tak payah pergi ke atas mizan, tak payah ditimbang. Itu Nabi kita. Nabi lain ditimbang. Orang yang pertama dihisab di atas mizan ialah Nabi Nuh alaihi salam. Itu Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Kita berapa lama kita berdakwah? Nabi yang tak ada dosa, Nabi Nuh tadi, tapi dia tetap dihisab. Apatah lagi kita yang termasuk saya yang banyak dosa. Okey, baik. Jadi Nabi SAW tadi terus masuk syurga, tapi tidak masuk syurga seorang. Lalu disebut lagi pada Allah, ya Allah, ya umat, ya Allah, ummati, ummati. Dia teringat umatku, umatku. Punya sayangnya Nabi tadi. Lalu Allah izinkan Nabi SAW untuk memilih di kalangan umatnya seramai. Yang ni khilaf. Ada setengahnya kata 70,000 orang, ada setengahnya kata lebih 70,000 orang. Allah suruh Nabi tadi pergi sendiri masuk syurga, tapi Nabi tak, mengadu lagi kepada Allah, umatku ya Rabb, ya Allah, ya Allah, umatku. Lalu Allah perintahkan untuk memilih siapa-siapa di kalangan umat Nabi tadi, seramai 70,000, bahkan katanya lebih 70,000, untuk dibawa masuk ke syurga Allah bi ghairi hisab, tanpa hisab. Untungnya adakah kita termasuk dalam 70,000? Mudah-mudahan insya-Allah. Walaupun sahabat Nabi ada lebih 100,000 orang sahabat Nabi, kita tak termasuk dalam sahabat Nabi. Tapi adakah mustahil kita tadi tersenarai dalam kalangan yang bighairi hisab? Tak mustahil. Ada lagi peluang, ada lagi kesempatan. Doalah banyak-banyak. Baik, bagi yang pergi Mekah ke Madinah, carilah tempat-tempat mustajab. Minta doa supaya Allah kurniakanlah kami syurga dengan tanpa hisab, bighairi hisab. Bagi yang tak kesempatan ke tempat-tempat yang mustajab tadi, kita ada 1/3 malam yang akhir sebelum subuh tadi, makna kesempatan tahajud, kesempatan doa, solat hajat sebagainya. Antara doa yang kita minta, ya Allah kurniakanlah kepadaku syurga dengan tanpa hisab. Pasal hisab itu tempohnya begitu panjang. InsyaAllah untuk pertemuan yang akan datang kita cerita tentang hisab lah. Baik, jadi tempoh yang panjang sangat sebenarnya. Baik, jadi tadilah kita minta supaya kita tadi dimasukkan dengan dalam syurga tanpa hisab. Termasuklah kita cari malam Lailatul Qadar, doa, mudah-mudahan makbul. Jadi mudah-mudahan kita tadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab tadi, insya-Allah. Rasa cukup sekadar itu saja. Isyraq pun dah masuk.
Jadi yang ke-8 sepadan, sembahyanglah sembahyang sunat isyraq supaya kita dapat pada haji dan umrah yang sempurna, insya-Allah. Ampun maaf ada terkasar bahasa atau silap tutur kata yang baik dari Allah, silap kekurangan dan kelemahan saya. Akhir sekali tuan-tuan, insya-Allah bulan depan saya akan bawa jemaah umrah pada 15 bulan 2. Jadi siapa yang ada hajat untuk badal umrah, nak kirim mana umrah untuk pahalanya sampai pada arwah ibu ayah kita ataupun yang dah uzur, yang tak mampu, bolehlah mana kirimkan badan umrah tadi melalui saya. Biasanya saya bawa dalam belasan orang lah, sampai di Makkah saya akan separate benda tadi kepada rakan-rakan mutawif saya untuk dibawakan badan umrah tadi, untuk disampaikan pahalanya kepada yang ditujukan, insya-Allah. Itu bagi badan umrah dengan nilai RM500. Baik. Kemudian siapa yang berhajat untuk wakaf Quran di Masjidil Haram dengan nilai RM50, itu memang dia akan hantar videonya apa semua tu dah, dia hantar ke Masjidil Haram. Okey, untuk wheelchair kereta sorong memang sentiasa dipakai lah, pasal ramai yang uzur nak tawaf semuanya tadi, itu RM350. Dan juga kursi orang-orang uzur ketika solat di Masjidil Haram itu RM30. Itu jadi siapa saya berhajat bolehlah tulis nama, niat kepada siapa untuk ditujukan wakafnya tadi, untuk siapa pahalanya. Sebab Haji Sulaiman dia ikut saya, jadi bolehlah bagi ke Haji Sulaiman, nanti dia akan serahkan ke saya lah dia punya kod wakaf ataupun badal umrah. Jadi doakan kami mudah-mudahan Allah bagi kemudahan, kelancaran perjalanan kami, dan juga diberi umrah yang mabrur, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wa minal jununi wa minal judab wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakil syaqa wa su'il qada' syamatatil 'ada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.